Salam sejahtera Encik dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang proses pembudayaan iaitu etnik Sabah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Kajaneshwari, Srivarubini, Najwan dan Chin Ji Singh. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Malaysia juga merupakan satu masyarakat berbilang etnik, budaya, bahasa dan beberapa kumpulan etnik yang mengekalkan identiti kebudayaan yang berbeza. Jadi, Sabah juga dikenali sebagai Sabah Negeri di bawah Bayu, iaitu salah satu wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Singapura. Jadi, etnik Sabah ini mengalami beberapa proses pembudayaan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Yang pertamanya ialah asimilasi. Jadi, asimilasi bermaksud proses percantuman antara etnik berlainan budaya sehingga membentuknya satu kelompok dengan kebudayaan. Jadi, dalam beberapa komuniti, asimilasi ini boleh dikaitkan dengan bajau dan kadazan dusun. Jadinya, dalam beberapa komuniti di kawasan pantai barat Sabah, suku kaum Bajau yang tinggal berampiran dengan suku Kadazan dusun seringkali mengalami proses asimilasi. Bajau sebagai masyarakat yang asalnya lebih kepada budaya maritim dan Islamik boleh mengadaptasi beberapa unsur budaya Kadazan dusun yang bercirikan adat pertanian dan animisme. Dalam komuniti yang hidup bersama ini, terdapat perubahan dalam cara hidup harian di mana Bajau mungkin mengamalkan beberapa aspek tradisi Kadazan dusun seperti penglibatan dalam pesta kamatan atau mengambil cara-cara pertanian sebagai tambahan kepada budaya nelayan mereka. Baiklah, proses pembudayaan di Malaysia yang seterusnya ialah akulturasi, iaitu di mana budaya yang berbeza saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu sama lain dengan mengekalkan identiti diri masing-masing. Jika kita lihat dari segi etnik Sabah, kita boleh lihat melalui penggunaan pelbagai bahasa dalam satu komuniti. Ini kerana contohnya di kawasan bandar seperti Kota Kinabalu, masyarakat di kawasan tersebut daripada pelbagai etnik akan bercakap campuran bahasa Melayu Sabah dengan perkataan daripada bahasa Kadazan dusun atau Bajau. Selain daripada itu, anak-anak hasil daripada perkahwinan campuran juga seringkali dapat berfasih dalam lebih daripada satu bahasa. Mereka dapat bertutur dalam bahasa Melayu Sabah, bahasa Kadazan dusun, bahasa Bajau dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita pergi ke akomodasi. Akomodasi ini merujuk kepada penyesuaian masyarakat, penyesuaian berbilang masyarakat untuk menyesuaikan khususnya biasanya melibatkan tempat tinggal. Jadi kita dapat lihat di beberapa tempat di Sabah seperti di Panampan dan Tuaran, masyarakat Kadazan dusun, Cina dan Bajau dapat hidup berjiran dan menjalani kehidupan seharian bersama-sama. Dan mereka ni juga melakukan seperti mana masyarakat di Semenanjung lakukan, iaitu meraihkan majlis perkahwinan bersama-sama, majlis kematian dan juga acara-acara kebudayaan yang mana setiap etnik ni saling hormat menghormati dan berkongsi berkongsi kelebihan dan juga kecantikan budaya masing-masing, dan mereka berkomunikasi menggunakan adat istiadat tanpa memaksa ataupun mereka menyerlahkan keindahan budaya masing-masing untuk dikongsi secara bersama. Proses pembudayaan yang keempat ialah amalgamasi, iaitu proses di mana kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza bercampur. Biasanya percampuran ini akan berlaku melalui perkahwinan campur yang
yang akan melahirkan satu kelompok budaya atau etnik yang baharu. Contohnya di Sabah, perkahwinan campur, kebiasaannya perkahwinan campur akan berlaku antara etnik Bajau dengan Cina, etnik Murut dengan Cina dan sebagainya. Apabila dua etnik ini berkahwin, anak-anak yang dilahirkan sering menggabungkan elemen-elemen budaya kedua-dua pihak tersebut. Mereka dapat membesar dengan mengamalkan adat resam Karazan Dusun dan juga pada masa yang sama mereka dapat meraihkan perayaan Cina seperti Tahun Baru Cina. Seperti di sini terdapat satu berita yang menyatakan bahawa terdapat satu pasangan perkahwinan campur, iaitu daripada berbangsa Murut, manakala suaminya pula berbangsa. Jadi kita dapat melihat melalui perkahwinan campuran ini, kita dapat lihat proses pembudayaan dari segi amalgamasi. Seterusnya ialah segregasi di Sabah. Di Sabah terdapat lebih daripada 40 kumpulan etnik dan mereka terdapat pribumi Islam seperti Banjau, Ilanok, Bisaya serta pribumi bukan Islam seperti Karazan Dusun, Murut dan Lungus. Perbezaan dari segi budaya dan kebudayaan ini menyebabkan mereka memilih kawasan penempatan yang berbeza. Jadi penempatan berselera ini seperti di kawasan pedalaman dan pesisir pantai menyebabkan pemisahan antara etnik. Dari segi penampilan pula, sehingga abad ke-19, sistem pendaparan di Sabah berbeza-beza mengikut tempat menyebabkan penduduk terpisah-pisah mengikut suku masing-masing. Hubungan terikat sesama suku ini dan juga pulang berinteraksi dengan etnik lain agak kurang menyebabkan hubungan antara etnik-etnik lebih jauh. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.